Lepas turun bawa camca satu, straw pulang pakai. Straw pun basuh balik. Dia ambil daripada meja depan tu satu camca, satu camca, satu camca. Satu sekolah. Sekali rehat, 150. Makna kata duk ada 150 suap kalau dia balas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sunnil Islam wal muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustada'afin fil Gazzah wa fil Difah wa fi Filastin wa fi Syam wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma aslih zata bainina, Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummatan sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini mengisi ruang nantinya masuk waktu Isyak. Kita bawakan perkongsian pada tuan-tuan daripada kitab Al-Mukhtasar Ar-Rahi' Al-Makhtum fi Bahsun As-Sirah An-Nabawiyyah ala sahibiha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat yang ke-87 dalam catatan terakhir bersama dengan tuan-tuan. Pada tajuk kecilnya daripada garapan perkara yang berlaku sepanjang perjalanan Perang Badar Al-Kubra. Tajuk pada malam ini adalah kecerdikan Rasulullah menggali informasi. Disebutkan oleh penyusun kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berupaya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pasukan musuh
Bahkan tampak dari sana bagaimana kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali informasi dengan tetap menjaga rahsia diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh di sekitar markas pasukan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan seorang tua dari suku Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang berita dua pasukan, yakni Quraisy dan juga pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Orang tua tersebut balik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak akan khabarkan kepada kalian sebelum kalian khabarkan siapa kalian." Dalam perjalanan Nabi, kawasan dekat dengan sekitar penempatan tentera, Nabi jumpa dengan seorang tuan Arab dan Nabi nak mendapatkan maklumat. Dan orang tu tak tahu yang bertanya kepada dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ditanya kepada orang tua tersebut berkaitan dengan pasukan perang ataupun pasukan tentera Mekah yang ada di kawasan sekitar kawasan Badar itu, orang tua itu membalas balik pertanyaan Nabi dengan menyatakan, "Aku tidak akan memberitahu kecuali engkau lebih dahulu beritahu daripada pihak mana engkau datang." Lalu Nabi SAW bertanyakan sekali lagi kepada dia, "Jika kamu khabarkan kepada kami, kami akan khabarkan kepada kamu." Yang ini setelah daripada orang tua tersebut bertanya kepada Nabi. Maksudnya kalau Nabi beritahu dulu, barulah dia akan beritahu. Jadi Nabi SAW menjawab perkataan lelaki tua itu dengan memberikan maklum faham, maksud kamu adalah bertukar berita. Adakah kamu berkehendak untuk kita saling menukar berita? Maka lelaki tua tersebut menjawab ya. Kemudian lelaki tua itu mula mengkabarkan bahawa jika semua informasi yang dia dengar benar, kalaulah tak silap dia beritahu pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di tempat ini dan ini. Dia beritahu dekat Nabi, yang aku dapat tahu berita bahawa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya telah keluar pada hari ini, yakni hari tentera Muslim bergerak keluar. Dia tumpu pada hari Nabi keluar. Dan kalaulah benar orang yang beritahu kepada aku Nabi keluar pada hari tersebut, bererti pada hari ini tentera Nabi SAW telah pun berada di tempat sekian-sekian, iaitu tempat di mana tentera Madinah berada itu. Dan dalam waktu yang sama, dia juga menyatakan, aku juga mendapat berita yang orang Quraisy telah keluar pada hari sekian-sekian. Dan kalau benarlah pada hari tersebut dia keluar, dan kalau benarlah orang yang beritahu aku tentang perkara itu, bererti pasukan Mekah itu, mereka sekarang berada di kawasan sekian-sekian. Kemudian orang tua tu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mana kalian? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kami dari air. Dari mak, kata Nabi SAW. Minal ma'. Dan kemudian lelaki itu, dia jadi pelik. Dari air. Kamu jawab daripada air. Air yang mana? Sebab dia tak tahu air itu yang mana. Adakah air yang disebutkan di Iraq? Di Iraq, maksudnya satu tempat di kawasan Iraq. Dan di lain waktu pasukan kaum muslimin berhasil menangkap dua orang lelaki yang sedang mengambil air untuk memberi minum pasukan Mekah. Ada dua orang budak daripada kalangan pasukan kafir Quraisy yang telah pun ditangkap di waktu mereka nak mengambil air di kawasan dekat dengan markas pasukan umat Islam. Dan itu adalah yang kedua. Disebutkan daripada air ini, ia menunjuk kepada, kalau tengok nota kaki di muka surat yang sama, Rasulullah SAW maksudkan air di sini adalah air mani. Bukan Nabi menipu, sebab dia tanya dekat Nabi, mai mana? Nabi kata, aku datang dari air. Maksud dia tu, dia tanya Nabi, dia nak tahu Nabi ni mai pada Mekah ke, mai pada Syam ke, mai pada Madinah ke. Tapi Nabi jawab, minal ma', daripada air. Dan lelaki tua tu pun terkejut dengan jawapan tu, dan dia pun duk cari-cari mak yang mana. Adakah mak tu menunjuk kepada satu tempat di Iraq. Manakala yang dimaksudkan oleh Nabi adalah mimma immahin, iaitu daripada air mani yang hina.
Dan Rasulullah SAW juga menyatakan betapa manusia semua memang berasal dari air. Kalau ikut dalam bahasa kita macam leak buruk kan. Tapi adalah satu benda yang dibenarkan. Tama-tama pula dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, kaedah untuk menjawab soalan itu penting. Walaupun kita terikat ataupun kita merasa terikat dengan kalimah cakap benda benar, tetapi menyampaikan kebenaran itu duduk dalam kedudukan tertentu. Pernah satu ketika Nabi SAW berada dalam satu kedudukan di satu tempat. Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi berada di satu pasar, dan kemudian di hadapan Nabi berlari satu orang lelaki, dan kemudian diikuti oleh beberapa orang lelaki yang lain. Dan lelaki yang mengejar lelaki yang lebih awal lari itu tahu kata mereka telah pun melepasi Nabi SAW. Dan kemudian disebabkan mereka tak berjumpa dengan lelaki yang dikejar, mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad SAW, adakah kamu nampak ada seorang lelaki yang lari mai ke arah ni tadi?" Maka Nabi SAW ketika itu yang sedang berdiri, Nabi mengubah tempat duduk Nabi, pergi ke tempat yang satu lagi. Nabi cuma renjak sebelah. Nabi duduk tadi, masa lepas tanya tu, kemudian Nabi renjak mai sebelah. Nabi kata, "Semenjak aku duduk di sini, tak ada siapa yang aku nampak lari ke sini." Boleh faham? Maksudnya masa Nabi duduk tadi ni, Nabi nampak lah. Tapi bila mereka tanya dekat Nabi, Nabi ubah tempat duduk Nabi, dan Nabi abang sejak aku duduk sini tak nampak siapa pun yang lari ke arah ini. Kalau ikut bahasa kita, ya lah. Benda tu adalah satu benda yang dibolehkan sebenarnya. Tambah kalau kata kita duduk rumah, kadang-kadang kerap duk buat lah. Bila kita tablik duk main kan. "Assalamualaikum, ayah ada di rumah?" Ayah pun menjawab belakang tirai abang kat anak. Begitu ayah tak ada. Anak pun buka pintu jawab rupa belalang. Kan? Ayah cakap ayah tak ada. Ayah hang cakap dia tak ada. Dia tak ada. Ayah malah ada, tapi dia suruh abang kata dia tak ada. Punggah. Kan? Lepas tu ulama perinci bab ni saja. Sampai dibukakan satu juzuk untuk membahas. Iaitu dengan menyatakan kaedah bagaimana yang kita nak buat macam tu. Contoh, pihak ni mereka mak kata kita duk bagi jalan pula. Tapi cara lah cara. Kadang-kadang ada jenis kawan-kawan yang dia jenis mesra lebih kan. Tak mahal pula beras payah dapat. Dia pun duk meronda satu kampung, dia ronda seluruh lorong, tengok-tengok jam ke sebelah. Lepas tu dia duk bau, ada orang duk tomeh darat. Dia pun kena main rumah kita, member kita kan. Bagi salam apa semua, dia main buka cerita. Hantau, dia mula dengan perkataan hantau tu pakai bersilah ambil petang. Berah lah. Duk masak orang. Dia tanya. Kan? Bini pun duk tomeh kata pi dah. Nampak katuk belanga pun rasa benci lah. Dia kata dia ni kalau kutu ni mai tak habis biskut Mary, dia nanti perhabis. Apa nama kek tapak kuda. Ni duk tahu lah muka ni. Rupanya sungguh ada jenis gitu. Dia pun nanti tunggu sampai lah. Susah. Padahal memang kawan duk tunggu pada awal. Kan? Kita tak ada nak kelihkan talapi, dia kelih awal. Dan kat kita daun salat tu. Jadi bila ada orang macam ni, kok lah, bukan belah sini lah, belah Djibouti tu, belah Burkina Faso. Kok lah jenis lagu ni, kalau main rumah boleh lah nak try buat macam mana. Kalau lah ada orang bagi salam dan orang ni kita ragui kedatangannya ataupun kedatangannya tidak diundang, macam yang kita sebut tetamu tak diundang ni, sampai hari-hari mai kita duk beli beras, dia main melenggak bawa pencokeh gigi tu. Modal dia tu. Kalau dulu di sekolah, dulu lah masa mengaji dulu ni, ada jenis geng dia turun pergi kantin bawa camca. Pergi kantin ni bunyi loceng, turun, kita beratuk oyong dah masa tu tetan 1, tetan 2. Ni hak yang lapis atas. Lepas turun bawa camca satu, straw pun dalam paket. Straw pun basuh balik. Dia ambil daripada meja depan tu satu camca. Satu sekolah ada 300, sekali rehat 150. Makna kata duk ada 150 suap kalau dia balas semua. Jadi kalau kata dia turun ni, kami nak cari meja, kena cari meja hujung-hujung ataupun nak sedekat dengan hujung. Pasal mungkin meja sampai ke meja 13 tu dia kenyang dan nanti belah gitu kan. Dia ambil satu camca, satu pinggan. Budak-budak junior kan, kenyang lah. Tapi kita halal lah. Tak tahu kot member-member ni tak tahu lah. Tu pun bagus kat budak tu pula. Berjenis kat lah ni pun. Jadi kalau kata ada orang main dan kita tak rasa dia tu bukan dia tak layak diraikan, tetapi kita ralat kalau kata dia main, sebab kita ada, maka dia nanti
bubuh tumang, ikat 4 kaki lah. Memang rapat tu tak pergi mana sampai ke petang. Jadi anak kita kita nak abang kat anak kita suruh beritahu dekat dia kata kita tak ada di rumah. Antara yang disebutkan adalah dengan kita kena duduk luar rumah tu. Pergilah pintu belakang tu, kan belah Kedah kalau taman dia ada tanah lebih lain belakang kan. Kalau belah pulau ni Penang ni dia buka pintu jalan tu tak apalah hang buka pintu duduk kat jalan tu, hang abang kat anak hang, abang kata kat orang tu, abang kata ya tak ada dalam rumah. Yang tu tak jadi dosa. Tak jadi dosa. Tapi kalau duduk dalam rumah agak takat menyorok belakang pokok bonsai plastik tu, duk pergi abang kata pak tak ada kan dia. Itu dikira menipu kan. Itu memang pandai temberang. Bolehlah menikah 2-3 kalau jenis kata. Kalau kata nak buat macam tu kena duduk di luar rumah baru boleh bang. Dan itu adalah kaedah dalam kita menyampaikan maklumat dan tak dikira sebagai berdosa sebagian pendapat ulama. Baik. Sebab itu bila bertanya dalam situasi perisikan ini, bukan takat Nabi SAW duduk dekat situ hanya berdoa menadah tangan, tidak. Nabi gerakkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi maklumat supaya boleh diketahui apa yang disebutkan sebagai koordinasi ketenteraan yang sedang dimobilisasikan bergerak menuju ke medan tempur. Dan ia bukan satu benda kecil. Sebab kalau kita ingatkan balik pada tuan-tuan, sebelum daripada kita sampai ke tajuk ini, perlu dibutir-betulkan dan dilurus-laraskan betapa Badar Al-Kubra asasnya bukanlah peperangan. Dia adalah satu operasi untuk menghalang penjualan harta umat Islam yang bakal didagangkan di kota Syam. Itu asas dia. Bukan nak perang pun. Sebab tu kata Ka'ab bin Malik, ketika mana tentera Badar keluar, tak ramai yang ikut follow Nabi SAW. Sebab mereka rasa benda ni macam operasi sebelum-sebelum ni. Bahkan operasi sebelum tentera perang Badar, ada 8 dekat situ. Yang akhirnya ditandakan pada bulan Rejab tahun kedua Hijrah, tahun yang sama. Yang berakhir dengan kematian satu orang lelaki kafir musyrik, Amr al-Hadrami, yang dibunuh oleh pasukan yang diarahkan oleh baginda Nabi SAW, diketuai oleh Abdullah bin Jahash. Dan untuk Badar Al-Kubra ni pun, asasnya juga sama, iaitu nak tahan dan juga nak ambil harta umat Islam balik lah. Tapi benda ni berlaku berlainan kerana apa? Kerana Abu Sufyan telah pun memaklumkan ataupun dia telah membayar satu orang penyampai berita supaya cerita kata umat Islam sudah menggerakkan bala tentera. Dan kerana itulah ketumbukan tentera yang pada awalnya berkapasiti 1,300 orang, kemudian tarik diri 300 bergerak mai ke Badar adalah 1,000 orang. Dan Nabi SAW sudah pun mengetahui bahawasanya perkara ini akan jadi lebih besar. Dan kerana itu Nabi tidak duduk diam dan Nabi terus mendapatkan maklumat dengan sebegitu banyak supaya kedudukan dan juga keberadaan tentera kafir pada waktu itu boleh dilumpuhkan daripada awal, iaitu dengan kebocoran maklumat. Sebab itu penting kita dalam bab perang ni biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dan itu adalah benda yang baik. Dan untuk perkara ini juga baginda Nabi SAW bukan sekadar memaklumkan kepada para sahabat, dan Nabi SAW juga walk the talk. Nabi SAW juga melakukan perkara yang sama. Dan kemudian pada petang hari itu juga, selepas jumpa dengan orang tua tu, baginda Nabi SAW mengutuskan semula misi perisikannya untuk mendapatkan maklumat mengenai pihak musuh. Operasi ini dijalankan oleh 3 orang pemimpin muhajirin, iaitu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum bersama sekumpulan para sahabat. Tak mana mereka pergi ke satu tempat mata air dekat dengan kawasan Badar, dan ketika sampai di situ ada 2 orang hamba. Ada 2 orang hamba yang sedang mengambil air untuk diberi minum kepada tentera Mekah. Mereka terus menangkap 2 orang itu dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW sedang solat dan mereka bertanya 2 orang itu mengenai tentera Quraisy. Kedua-dua mereka itu menjawab, kami adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi pemberi minuman kepada orang Quraisy. Mereka yang menghantar kami untuk mengambil air untuk mereka. 2 orang hamba ni tadi. Kumpulan perisik tentera Islam tidak berpuas hati dengan jawapan tersebut. Dan mereka mengharapkan 2 orang hamba itu, iaitulah milik Abu Sufyan bin Harb dan
merasakan ada beberapa perkara yang diketahui dengan lebih banyak daripada dua orang tersebut. Dan mereka menyimpan hasrat mau menguasai kafilah perdagangan Abu Sufyan. Lantas mereka memukul kedua-dua orang hamba tersebut sehingga memaksa mereka mengaku dan berkata, kami ini wakil Abu Sufyan tetapi mereka telah meninggalkan kami. Yang ni tentera Islam paksa mereka untuk beritahu kata mereka ni adalah sebenarnya wakil daripada Abu Sufyan. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, baginda Nabi SAW menegur perbuatan para sahabat yang telah melakukan perkara tersebut. Bila mereka berdua berkata benar, kamu pukul mereka. Tapi bila mereka bercakap bohong, kamu biarkan. Bila mereka cakap betul, hampa pukul. Tapi bila cakap bohong, hampa biar. Demi Allah, mereka ini bercakap benar, kata Nabi. Mereka adalah dari kumpulan Quraisy tu, bukan kumpulan Abu Sufyan yang dah bergerak balik. Mereka ni bukan lagi orang yang main dengan kafilah pedagang yang dibawa oleh Abu Sufyan pada peringkat awal. Yang ni adalah daripada kelompok kafir Quraisy yang datang untuk backup Abu Sufyan katanya. Dan kemudian Nabi SAW terus bertanya kepada dua orang hamba tu. Beritahu aku mengenai pihak Quraisy, kata Nabi SAW. Dan mereka berdua menjawab, mereka berada di belakang bukit kecil ini yang boleh dilihat dari lembah yang jauh daripada Madinah. Maksudnya dari kawasan tu, dia tunjuk, mereka duduk belakang bukit tu je. Dan Nabi SAW bertanya kepada dua orang lelaki ini tadi, ada berapa jumlah mereka? Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Pada awal, kami tidak tahu. Kemudian, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Nabi tanya. Mereka jawab, satu hari 9 ekor. Ada juga satu hari 10 ekor. Maksudnya, mereka sembelih setiap hari, ada 9 ekor, ada 10 ekor. Lalu Nabi SAW menyatakan, kaum itu adalah seramai antara 900 ke 1000 orang. Sebab apa? Sebab sehari mereka makan seekor unta untuk 1000 orang makan. Seekor unta 1000 orang makan. Makna dia, dekat situ, mereka dah boleh, Nabi SAW dah boleh tahu dah, mereka yang ada dekat di kalangan kelompok tentera kafir itu adalah seramai 900 ke 1000 orang. Dalam ratio jumlah banyak tu. Bila dilihat pada perkiraan daripada sembelihnya binatang, lembu unta yang lepas sembelih seekor tu adalah satu hari 10 ekor. Satu hari 10 ekor. 10 ekor siapa banyak mana makan? 1000 orang. 1000 bagi 10 makna kata duk ada seekor tu boleh makan 100 orang. Seekor. Jenuh ranggah. Kan? Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada mereka, siapakah orang Quraisy yang ternama daripada kalangan yang hadir ataupun yang ada di kalangan kamu? Maka mereka menjawab, yang ada di kalangan kelompok kafir Quraisy yang terkenal adalah Utbah bin Syaibah bin Rabi'ah, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Ta'imah bin Adi, An-Nadar bin Al-Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham dan Umayyah bin Khalaf. Nama-nama ni nama-nama yang kita pernah sebut awal dulu. Umayyah bin Khalaf siapa dia? Dia adalah yang menjadi pemilik kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Abu Jahal bin Hisham, of course, the one and only Abu Jahal, Amr bin Hisham. Zam'ah bin Al-Aswad. Begitu juga dengan Hisham, Hakim bin Hizam, Abul Bakhtari. Mereka ni siapa dia? Mereka adalah orang yang terlibat kuat dalam usaha menghentikan pemboikotan ke atas Nabi SAW. Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik yang memiliki satu kebun ketika Nabi singgah selepas daripada perjalanan hijrah ke Taif. Begitu juga dengan An-Nadar bin Al-Harith, siapa dia? Sepupu Nabi. Begitu juga dengan Ta'imah bin Adi dan Al-Harith bin Amir, Naufal bin Khuwailid. Mereka adalah orang yang cukup terkenal dalam menghina dan mengejek Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan dakwah di kota Mekah. Dan mereka juga menyebut beberapa orang lelaki lagi. Nabi SAW datang kepada sahabat dan Nabi SAW berkata, Mekah telah mencampakkan sebahagian jantungnya kepada kamu. Nak abang kata, yang hardcore yang dekat Mekah tu semua turun. Yang mana kepala-kepala besar dekat Mekah semua turun. Yang mana ditaram selama ni semua turun dekat dalam medan Badar. Dan itu jugalah yang menjadi satu pencetus ledakan semangat kobaran kepada umat Islam Muhajirin khususnya pada waktu itu untuk menoktahkan segala bentuk
perkara kezaliman dan kejahatan yang pernah mereka rasai selepas daripada mereka semasa mereka berada di Mekah. Dan kemudian kaum muslimin lebih dahulu menempati lokasi strategik. Pasukan kaum muslimin terus bergerak menuju Badar agar tiba lebih dahulu dan dapat menguasai sumber air di Badar. Maka di waktu Isyak mereka tiba di satu sumber air terdekat dan mereka berhenti di situ. Khabbab bin Munzir sebagai ahli strategi ketenteraan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tempat ini? Apakah ini merupakan ketetapan Allah sehingga kita tidak dapat maju atau mundur darinya? Atau ini cuma pendapatmu dan siasat ataupun risikan perang, strategi peperangan?" Tidak, kata Nabi SAW. Tempat yang mereka singgah ketika mana mendekati kawasan Badar itu, kata Nabi, cuma pendapat Nabi SAW dan juga analisis Nabi dalam kaedah ketenteraan. Jawab Rasulullah SAW. Maka kata Khabbab bin Munzir radhiyallahu an, kalau begitu ya Rasulullah, ini bukan tempat yang baik. Bangunkan pasukan kita menuju ke satu tempat mata air yang lebih dekat dengan pasukan musuh. Lalu kita bermarkas di sana dan kita rosakkan mata air lainnya. Lalu kita buat kolam dan kita penuhkan dengan air sehingga kita saja yang dapat minum. Kita saja yang ada sumber air. Dan kata Nabi SAW, engkau telah memberikan pendapat yang bagus. Akhirnya Rasulullah SAW dan pasukannya bangkit dan melakukan apa yang diusulkan oleh Khabbab bin Munzir radhiyallahu an. Setelah itu dibuatkan satu tempat untuk Nabi SAW berehat yang berfungsi sebagai pusat komando dan juga pusat arahan dan antisipasi jika terdesak. Satu pusat, satu tempat yang dijadikan sebagai kawasan untuk pelindungan Nabi SAW. Lalu dipilih seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'adh. Laki ini siapa dia? Sa'ad bin Mu'adh ni adalah orang Madinah yang terkenal, yang mendapat pada awal peringkat ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, dia antara orang terawal. Ya akhirnya Sa'ad bin Zurarah akhirnya meluk Islam. Sebagai pemimpin pasukan pengawal Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adh dilantik di pusat arahan tersebut. Pada malam harinya Rasulullah SAW memberikan arahan kepada pasukan. Kemudian baginda Nabi SAW melalui malamnya dengan salat di sebuah pangkal pohon. Sementara kaum muslimin dapat tidur dengan tenang, penuh rasa percaya diri untuk menghadapi pertempuran keesokan harinya. Allah Subhanahu wa taala rakamkan situasi tersebut dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Iz yughashikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirukum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman daripada Allah, dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu, liyutahhirukum bih, dengan air hujan itu, dan menghilangkan wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, wa liyarbita ala qulubikum, dan untuk menakutkan, yang mana syaitan itu dia mengganggu dan menakutkan hati kamu, wa yuthabbit bihi al-aqdam, dan Allah Subhanahu wa taala memperteguhkan dengannya pada telapak kaki kamu. Itu dalam satu saranan dan juga anjuran para ahli ulama. Bila mai satu waktu hujan, ada jenis-jenis hujan yang kita ni boleh mandi, dan dia antara benda yang boleh membuatkan kita insya-Allah biiznillah jauh daripada gangguan syaitan. Maka diperincikan balik, dicari balik tarikhnya, waktunya bila. Dan bukan sepakatlah, sebagian ulama menyatakan adalah ayat hujan malam Jumaat. Ayat hujan malam Jumaat kalau ditadah kumpulkan pada waktu itu, dan kaedah tadahan tu juga kena menepati kaedah yang sesuai lah. Bukan kita pergi letak dekat hujung jurai bumbung kita punya ayak tu turun. Tak boleh. Dia elok dia filter dengan burung gagak punya apa semua, bayang masuk kita, betul esok minum lega demam. Rebah tu. Ini ada kaedah dia lah, kena letak dekat tempat yang tertentu, dan bekasnya pula jauh daripada percikan untuk masuk balik. Dan itu kaedah untuk mendapatkan air mutlak daripada hujan. Dan seeloknya malam Jumaat. Kalau kata boleh hari Jumaat daripada malam tu sampai ke pagi kalau kata hujan. Dan hujan hari Jumaat, hujan malam Jumaat ni antara hujan yang menjadi tumpuan juga untuk orang mendapatkan air hujan tersebut, dijadikan sebagai kaedah perubatan dalam Islam. Kerana sememangnya dia punya potensi
yang disebutkan dalam surah Al-Anfal adalah wa yuthiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum, iaitu menghapuskan gangguan syaitan dan juga apa-apa yang menakutkan hati. Nak kembalikan semangat dan sebagainya, dipersilakan. Dan hujan pada malam itu, kalau ikut dalam kitab Syekh Saifur Mubarak Furi, hujan itu adalah hujan yang tidaklah terlalu lebat yang menggoncangkan, bukanlah berserta dengan angin, tapi hujan yang menimpa pada tentera Islam adalah hanya hujan gerimis sahaja. Tetapi hujan gerimis ni yang berlarutan. Dan kita pun kalau kata hujan lebat sangat pun kita tak apa nak tidur. Dia kena main hujan yang sempoi-sempoi sikit baru kita lena. Tak tahu lena lagu tu lah. Hujan tu gerimis. Dan pada waktu yang sama, umat Islam pada waktu tu, bila mereka dengar perkataan Nabi, tentera kafir Quraisy ada 1,000 orang. Kita orang Islam masa tu 300 lebih. Bila sebut kata 1,000, pakat duk kira logik kan, duk kira matematik. 1,000 tolak 300 ada beleng ni. 3 tolak 1,000 belum tentu kan. Jadi mau tak mau di kalangan hati umat Islam ni, dalam diri para sahabat duduk satu benda dia fikir. Mati. Satu benda yang nampak, iaitu kalah. Satu benda yang nampak, mereka akan tersungkur dan takkan ada lagi kebangkitan selepas pada tu. Dan seluruh tentera Islam yang berkapasiti 300 orang ni duduk dalam keadaan keluh kesah. Punya duk risau-risau, tetapi Allah Ta'ala jualah yang menurunkan hujan, yang mana Allah Ta'ala telah janjikan betapa mengantuk itu datang awal sebelum hujan. Idh yughashikumun nu'as amanatan minhu, iaitu Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penentram, amanatan min, iaitu untuk menenangkan kamu, bagi kamu tak fikir sangat. Itu kalau kata banyak sangat duk fikir, pergi tidur. Tapi jangan duk tidur saja. Tidur sungguh kan. Ini nak abang kata salah satu kaedah yang boleh dilakukan. Tama-tama kita ulak-ulak ni macam-macam penyakit-penyakit pelik ni, anxiety dan sebagainya. Banyak akanlah. Bukan banyak sangat, tapi boleh gunakan kaedah tu. Dan kemudian selepas daripada itu, malam itu adalah tepatnya malam Jumaat. Tanggal bila? 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Malam Jumaat. Nabi hijrah malam Jumaat, perang Badar Al-Kubra juga malam Jumaat. Kalau ikut dalam kitab Syekh Saifur Mubarak Furi, kitab Rahiq Al-Makhtum. Dan kemudian perpecahan pada tentera Quraisy dalam menghadapi pentempuran. Sementara itu di kalangan pasukan Quraisy terjadi pergeseran dan perselisihan antara mereka yang berniat untuk mengurungkan peperangan dengan mereka yang tetap bertekad untuk melanjutkan peperangan. Maksudnya yang tak mau masuk perang pun ada lagi masa tu, dan ada yang juga yang nak meneruskan. Namun atas kemauan keras Abu Jahal, akhirnya mereka menetapkan untuk tetap menganjurkan dan mengadakan perang terhadap Nabi SAW. Disebabkan oleh yang pertama, mereka tidak mengetahui jumlah banyak sikitnya tentera Islam. Mereka tak tahu tentera Islam ada ramai mana. Tambah pula orang yang ditangkap itu adalah orang yang mengambil air itu tak dapat balik dekat mereka. Dan bila ditanya pula jumlah tentera Islam, tak ada siapa pun tahu banyak mana. Cuma mereka duk fikir bila ada orang Madinah, bila ada orang Muhajirin, jumlah dia mesti ramai. Maka di kalangan tentera-tentera Quraisy ini, mereka dah mula rasa tak payah ataupun tidak perlu lagi untuk meneruskan perang. Dan dalam waktu yang sama, mereka merasakan inilah waktunya untuk kembali ke Mekah. Manakala Abu Jahal tidak. Dia adalah orang yang senantiasa sudah pun lama bertekad untuk menghabiskan Nabi SAW. Dan pihak Quraisy juga pada malam tersebut, mereka duduk dalam satu kawasan yang sedikit jauh daripada sumber mata air, sebab tempat yang ada mata air sudah pun diduduki oleh pasukan Nabi SAW. Apabila waktu pagi mereka berkumpul dan turun dari bukit kecil menuju ke Wadi Badar. Sekumpulan daripada mereka sampai ke kolam yang dibina oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkata, biarkan mereka. Ada kolam yang Nabi bukan kolam, Nabi belat kawasan tempat mata air tu, dan dia jadi bentuk macam kolam lah. Kemudian tak ada seorang pun daripada mereka yang minum dari kolam tu pada hari yang mereka sampai dekat kawasan yang Nabi dah pun boleh nampak kedudukan dia. Kan Khabbab bin Muzaid dah bang dah. Kita cuma duduk kat satu lembah yang tempat keluar air, yang tempat lain tu kita letak racun.
Dan kemudian ketika mana tentera daripada Quraisy ni sampai dekat mata air yang telah pun dijadikan kolam ataupun yang telah dibelat itu, maka mereka semua mengambil kesempatan untuk minum air tersebut. Tentera-tentera Quraisy yang turun tu, ramai di kalangan mereka telah pun minum air tersebut. Dan akhirnya semua terbunuh kecuali satu orang, iaitu Hakim bin Hizam. Dia tidak terbunuh. Sebaliknya apa berlaku? Dia telah memeluk Islam. Sebab semua dah mati dalam kumpulan itu, maka dia seorang saja hidup. Akhirnya dia telah memeluk Islam. Setelah itu dia menjadi seorang penganut Islam yang baik. Dan kalau dia bersungguh-sungguh untuk bersumpah, maka dia akan berkata, demi yang menyelamatkan aku pada hari perang Badar. Dan dia bila mana jumpa dengan Nabi SAW, jumpa dengan para sahabat, bila dia mengungkapkan kalimah sumpah, selain pada wallahi wa billahi, dia akan sebut kalimah ini, iaitu demi yang menyelamatkan aku pada hari peperangan Badar, kerana dia tak minum air daripada kolam yang dibelah itu. Setelah Quraisy mendapat kedudukan masing-masing, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk meninjau kekuatan tentera Madinah. Maka pada waktu ini Umair berlegar dengan kudanya di kawasan sekitar tempat kedudukan tentera umat Islam. Kemudian bila mana dia dah habis buat satu pusingan, risikan, dia patah balik dan dia melaporkan. Mereka itu 300 orang lelaki. Depa yang ada tu 300 orang lelaki. Mungkin lebih ataupun kurang. Tetapi biarkan aku pergi melihat sekali lagi. Kalau ada tentera mereka yang bersembunyi atau ada pasukan bantuan tambahan. Umar segera memecut ke arah lembah itu sehingga sampai ke tempat yang jauh di lembah itu. Tetapi tidak menemui apa-apa. Dia kembali semula kepada pasukan dan berkata, aku tidak temui apa-apa yang ada di lembah tersebut. Melainkan yang ada cumalah kawanan pasukan umat Islam yang duduk di tempat yang telah mereka berkumpul. Dan dia menyatakan betapa aku melihat bala akan bertemu dengan maut. Unta-unta Yathrib yang membawa maut. Kemudian kumpulan manusia yang tidak memiliki pertahanan dan perlindungan, melainkan hanya berbekal pedang. Dan dia menyatakan, demi Allah, aku berpendapat tiada seorang pun daripada mereka yang akan dibunuh, kecuali setelah dia berjaya membunuh seorang daripada kamu. Kalaulah mereka berjaya menimpa pandah kepada bilangan kamu yang ramai ini, maka apalah gunanya? Kalaupun kita dapat hidup selepas itu, maka silakanlah beri pendapat. Yang ini antara satu punca pergeseran dan perselisihan yang berlaku di kamp tentera Quraisy disebabkan oleh pengetahuan mereka tentang kedudukan dan juga keberadaan tentera Nabi SAW. Dan disebabkan oleh perkataan daripada Umair bin Wahab al-Jumahi ini, maka orang yang ada di kalangan tentera Quraisy mula berpaling tadah dan mereka berkeras untuk minta Abu Jahal menghentikan gerakan serangan dan juga perkumpulan perang untuk bertembung dengan Nabi SAW. Dan Abu Jahal yang berkeras mau berperang, dia duduk dalam keadaan ditekan oleh pengikut-pengikut yang ada di kalangan kafir Quraisy. Yang mana duk ada tu tekan dia. Kata tak payah, kita patah balik pergi Mekah. Walaupun yang ada cuma 300 ya. Cuma dia nampak dekat situ 300 tu dengan pedang, macam mereka ni tak boleh nak lepas cakap. Hakim bin Hizam pula yang telah pun selamat pada ketika sebelum itu, dia berjalan di celah-celah pasukan tentera tersebut dan kemudian datang kepada Utbah bin Rabi'ah, adik-beradik kepada Syaibah. Dan dia berkata kepada Utbah, wahai Abu Walid, kamu ni orang besar Quraisy dan ketua yang dipatuhi. Maukah kami lakukan satu kebaikan yang akan dikenang sampai bila-bila? Kata Hakim bin Hizam kepada Utbah bin Syaibah, Utbah bin Rabi'ah. Dia adik-beradik dengan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu Utbah tanya dekat Hakim bin Hizam, apa dia tu? Nak kena buat apa? Jawab Hakim, bawalah orang-orang Quraisy ni pulang dan tanggunglah sendiri urusan sekutu kamu, iaitu urusan Amru bin Al-Hadrami. Siapa dia ni? Yang mati dalam serangan Sariyah Naqlah pada operasi bulan Rajab tahun itu. Yang mati di kalangan yang orang yang dibunuh oleh kumpulan yang digerakkan oleh Nabi SAW yang diketahui oleh Abdullah bin Jahshi. Utbah bin Rabi'ah ni, dia adik-beradik dengan Amr bin Al-Hadrami. Jadi dia bersemangat nak pergi perang tu sebab nombor satu, nak tuntut balas kematian Amr Al-Hadrami yang mati 2 bulan sebelum tu, iaitu kematian pada bulan Rajab. Sebab tu Hakim bin Hizam kata kat dia, lah ni hang settle bang, hang balik. Urusan Amr Al-Hadrami yang dibunuh itu, maka benda tu hang tanggung sendiri je. Hang ijaz lah macam mana pun, tak payah duk perang. Lalu Utbah menjawab kepada Hakim bin Hizam,
memang aku bersedia untuk berbuat demikian. Engkau hendaklah menjadi penjaminku atas tindakan ini kerana dia itu adalah sekutuku dan aku bertanggungjawab melunaskan hutangnya dan musibah yang menimpa harta benda. Jadi Utbah bin Rabi'ah kata dekat Hakim bin Hizam, aku memang dah rancang dan memang nak buat lagu tu, tak payah duk perang lah. Cuma bila sebut dan kenang Amr bin Al-Hadrami ni, dia ada beberapa perkara yang perlu untuk diselesaikan, iaitu aku ni bertanggungjawab untuk melunaskan hutang lah. Dan perlu untuk dia terlibat dalam perang itu kerana Abu Jahal dah pun namakan antara benda yang menjadi kepentingan perang Badar itu adalah dikarenakan matinya Amr al-Hadrami dalam siri serangan bulan Rejab. Dan sebab itulah Utbah bin Rabi'ah kena ikut serta. Sebab Abu Jahal dah backup kematian Amr al-Hadrami, tiba-tiba orang yang jadi kepala waris tak mau ikut sekali. Jadi benda tu tak syok. Cuma Utbah kata aku nak backup, malah nak backup benda ni. Tetapi dah sebab benda tu dah berjalan, dah bergerak, maka kena ikut juga. Melainkan kata Utbah, kalau hang jamin, kalau hang jadi orang yang menjadi bukan maula, dia sebut kat situ sebagai satu jaminan, maksudnya dia bersetuju dengan perkataan Utbah, maka Utbah boleh balik. Lalu Utbah berkata lagi kepada Hakim bin Hizam, engkau pergilah bertemu dengan Ibnu Hanzaliyah, iaitu Abu Jahal. Nama lain kepada Abu Jahal selain pada Abul Hakam, selain pada Amr bin Hisham adalah Ibnu Al-Hanzaliyah. Al-Hanzaliyah ni siapa dia? Mak kepada Abu Jahal. Mak kepada Abu Jahal, isteri kepada Hisham. Hisham ni siapa dia? Bapa kepada Abu Jahal. Kerana aku tidak bimbang timbulnya pertelingkahan dalam kalangan orang ramai kecuali dia. Aku boleh nak belah tu tapi yang nanti yang nak hinggap, yang nak kelang kabut Abu Jahal lah. Jadi boleh tak ampi beritahu dekat Abu Jahal. Kemudian Utbah bin Rabi'ah bangun dan berkata kepada tentera Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, demi Allah tidak ada faedahnya kita duduk untuk menghadapi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kalaupun kamu dapat menewaskan Muhammad SAW, nescaya setiap kamu akan dipandang dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Nanti orang akan berkata, dia itulah yang membunuh bapa saudaranya, atau anak saudaranya, atau seorang daripada kaum keluarganya. Oleh itu baiklah kamu pulang dan biarkan urusan Muhammad SAW ditangani oleh orang Arab yang lain. Maksudnya bukan orang Quraisy. Kalau mereka berjaya menewaskannya, maka itulah yang kamu mahukan. Tetapi jika sebaliknya, maka kamu selamat kerana kamu tidak terlibat dalam melaksanakan hasrat kamu terhadapnya. Maksud dia, bila bangkit Utbah bin Rabi'ah, dia antara orang kata evidence yang paling kukuh lah kenapa orang Mekah kena turut serta dalam perang tu. Sebab dia nak mengambil satu tanggungjawab membalas balik kematian ke atas Amr al-Hadrami yang juga merupakan waris kepada dia, saudara dia. Tapi bila dia bangkit, dia beritahu dekat orang Quraisy yang lain, hampa tak payah perang, sebab nanti bila dalam perang hampa akan bunuh adik-beradik hampa. Mus'ab bin Umair bertemu dengan adik dia. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hampa nanti masuk dalam perang tu, hampa akan bertemu dengan adik-beradik hampa sendiri. Ada yang akan membunuh bapa dia, ada yang akan membunuh anak dia, ada yang juga akan membunuh adik-beradik dia dalam perang tu. Sebab memang yang main perang tu saudara kita juga. Yang tu perkataan Utbah bin Rabi'ah. Dan Hakim bin Hizam pula pergi jumpa Abu Jahal, yang mana pada waktu tu sedang bersiap pakai baju besi dia. Dan Hakim berkata kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam, Utbah menyuruh aku berjumpa engkau dan menyampaikan pesanan begini dan begini. Bagi tahu kata dia nak tarik diri, nak untuk balik ke Mekah. Lantas Abu Jahal berkata, demi Allah, Utbah telah terkena tiupan sihir pula. Dia kata Utbah dah kena sihir dengan Nabi SAW. Dan kemudian semasa dia melihat, dia telah terkena sihir tersebut ketika mana dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak sama sekali. Demi Allah, kita tidak akan pulang melainkan setelah Allah memutuskan keputusan antara kita dengan Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Utbah itu bukan tujuan sebenarnya. Dia sebenarnya melihat Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya terlalu sedikit. Sedangkan dalam kalangan mereka itu ada anaknya, iaitu Abu Hudzaifah bin Utbah yang telah sekian lama memeluk Islam dan berhijrah. Dalam kumpulan umat Islam ada anak kepada Utbah bin Rabi'ah, iaitulah Abu Hudzaifah. Dan kerana itulah kata Abu Jahal, dia takut-takutkan kamu semua supaya dia dapat menyelamatkan anak dia yang duduk dalam ketumbukan tentera umat Islam. Apabila kata-kata Abu Jahal menggunakan kalimah demi Allah, Utbah itu telah terkena tipuan sihir sampai kepada pengetahuan Utbah sendiri, Utbah menjadi begitu marah dan berkata, nanti
dia akan tahu siapa yang terkena tiupan sihir, dia atau aku. Kerana bimbangkan penentangan itu akan merebak, maka dengan segera Abu Jahal mengutus seorang kepada Amir Al-Hadrami, iaitu saudara Amru bin Al-Hadrami. Yang mati Amru, ini adik-beradik dia, iaitulah Amir bin Al-Hadrami, yang terbunuh dalam Sariyah Abdullah bin Jahash ataupun Sariyah Nakhlah. Sekutumu ini, pesanannya berbunyi, sekutumu ini, iaitu Utbah, hendak membawa orang ramai pulang, sedangkan engkau telah melihat dengan mata kepala sendiri peluang engkau untuk membalas dendam. Maka bangun dan capailah hasratmu, menebus pembunuhan saudaramu. Amir pun segera bangun dan menjerit-jerit, kasihan si Amru Al-Hadrami, kasihan si Amru Al-Hadrami. Mendengar jeritan itu, maka timbullah semangat kaum Quraisy. Mereka kembali membulatkan tekad melaksanakan niat jahat. Amir berjaya menggagalkan sambutan orang ramai terhadap seruan Utbah. Begitulah apabila ketidakwarasan mengatasi akal fikir dan usaha yang dilakukan oleh Utbah supaya orang kafir Quraisy kembali berpangkal ke Mekah tidak berjaya, tapi dibangkitkan dengan emosi yang menggelegak untuk menyelesaikan dendam taram geram mereka ke atas tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah cubaan menentang ini akhirnya berubah daripada satu perkara yang biasa-biasa sebenarnya menjadi pertumpahan darah yang cukup memusnah. Dan kemudian yang terakhir pada malam ni, sebab badan ni panjang, dana bulan puasa kan, nak masuk puasa orang ni, lepas ni Syakban sebelum puasa dana. Serangan umum dari pihak musuh setelah perang tanding selesai ni, kalau muka surat 90 ni, bila mana mereka dah duduk dalam keadaan dah sini pun bersemangat, kawasan Islam pun bersemangat, maka tentera musyrikin mula menampilkan diri dan kedua-dua pihak berhadapan. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, inilah orang Quraisy telah datang dengan sombong dan megahnya. Mereka menentang engkau dan mendustakan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, maka engkau musnahkanlah mereka pagi ini, kata Nabi SAW dalam permohonan doa pada pagi hari 17 Ramadan tu. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Utbah di atas unta merahnya, Rasulullah SAW berkata, kalaulah ada kebaikan dalam kalangan seorang mereka, tentunya dia berada pada penunggang unta merah itu. Kalau mereka mematuhinya, sudah tentu mereka membuat keputusan yang betul. Benda yang jadi dekat kamp tentera Quraisy tu, Nabi tahu. Yang Utbah duk kempen dalam kalangan tentera Quraisy tu, Nabi tahu. Dan Nabi beritahu sendiri, kalau semua orang ikut cakap Utbah, maka nescaya tidak akan berlaku apa yang disebutkan sebagai perang itu. Rasulullah SAW meluruskan saf. Sedang Rasulullah SAW meluruskan barisan, berlakulah satu yang menghairankan. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memegang batang panah yang belum dipasang matanya. Batang panah itu digunakan untuk meluruskan barisan tentera Islam. Sawad bin Ghaziyah berada agak terkeluar daripada barisan. Lalu Rasulullah SAW mencucuk perutnya dengan batang panah itu dan berkata, samakan barisan, wahai Sawad. Lalu Sawad menjawab, wahai Rasulullah, tindakanmu itu telah menyakiti aku, maka berilah peluang untukku membalas tindakanmu itu. Dengan segera Rasulullah SAW menyingkap bajunya dan berkata, balaslah. Tiba-tiba Sawad memeluk Nabi SAW dan mencium perut baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, mengapa kamu buat begini? Jawab Sawad, wahai Rasulullah, sekarang ini sudah sedia menanti apa yang engkau lihat, maka aku mahu hubungan terakhirku bersamamu adalah dengan bersentuhan kulitku dengan kulitmu. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Kisah ni banyak yang disebutkan tentang Ukasyah. Tetapi pada awal lagi, pada perang Badar, sudah pun ada peristiwa yang seakan sama. Dan setelah barisan Islam telah pun duduk dalam saf, ketumbukan tentera sudah pun digerakkan, Rasulullah SAW mengumpulkan semua yang ada dan mengeluarkan arahan kepada pasukan. Dan dalam waktu yang sama, Abu Jahal telah meminta agar Allah memberikan penentuan. Ni, mereka pun Allah juga. Katanya, ya Allah, Muhammad telah memutuskan tali persaudaraan dengan kami dan dia membawa datang sesuatu yang kami tidak pernah kenal. Maka musnahkanlah dia pada hari ini. Ya Allah, siapa di antara kami yang paling engkau suka dan redha, maka berilah pertolongan kepadanya pada hari ini. Yang musyrik pun minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada perkataan Abu Jahal ini disebutkan Allah Taala telah pun berfirman dengan disebutkan pada surah Al-Anfal ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath
wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'du wa in ta'udu na'ud walan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Jika kamu wahai musyrik memohon supaya diberikan kemenangan kepada kamu, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang, yakni disaksikan oleh kamu. Dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Muhammad SAW, maka demikian amat baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali memusuhi Muhammad SAW, kami juga kembali menolongnya untuk mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun, sekalipun ia lebih ramai. Dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah beserta orang yang beriman. Al-Anfal ayat 19. Dan selesai daripada itu, adu tanding itu, sebelum memulai peperangan, pasukan Quraisy mengeluarkan 3 tentera. 3 tentera daripada Quraisy adalah yang disebutkan daripada kalangan kelompok-kelompok terawal. Yang pertama, orang-orang yang mula mencetuskan perang ini adalah Al-Aswad bin Al-Asad Al-Makhzumi. Dia adalah seorang lelaki yang jahat dan buruk akhlak. Dia keluar ke tengah medan perang dan berkata, aku berjanji kepada Allah bahawa aku akan minum air dari kolam mereka ini, atau aku akan musnahkannya, atau aku akan terkorban sebelum dapat meminumnya. Apabila dia keluar untuk minum dari kolam tentera Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an keluar untuk menghalangnya. Bila bertemu dengan Hamzah segera melibaskan pedangnya sehingga menyebabkan kaki Al-Aswad terputus separuh betisnya. Ketika itu Al-Aswad belum sampai ke kolam lagi, dia terjatuh dengan darah kakinya memancut-mancut ke arah temannya. Kemudian dia merangkak untuk sampai ke kolam dengan tujuan melaksanakan sumpahnya tadi. Akan tetapi Hamzah radhiyallahu an memukulnya kali kedua ketika Al-Aswad sedang masuk ke dalam kawasan kolam tu. Dan kemudian barulah mai yang adu tanding tu. Ada pertemuan antara 3 dan juga 3. Selepas keluar 3 orang pahlawan berkuda Quraisy yang terbilang dari satu keluarga, mereka adalah Utbah dan saudaranya, iaitu Syaibah bin Rabi'ah, serta satu lagi anak kepada Utbah, iaitu Al-Walid, Syaibah dan juga Utbah. Mereka 3 orang mai keluar mai dulu. Menanggapi hal tersebut, dari pasukan kaum muslimin keluar 3 orang prajurit daripada kalangan Ansar. Namun dengan sombong mereka ditolak oleh 3 prajurit Quraisy. Mailah daripada Ansar keluar. Ada dekat situ Auf, ada dekat situ Mu'adh bin Al-Haris, Abdullah bin Rawahah, dan juga disebutkan golongan kafir Quraisy ini mereka tak mau. Mereka tak mau bertembung dengan orang pemuda Ansar. Mereka tak mau jumpa Auf, mereka tak mau jumpa Mu'adh, mereka tak mau jumpa dengan Abdullah. Sebab mereka kata, hampa ni tak ada kena-mengena dengan kami. Kamu ni siapa? Mereka tanya. Kami adalah orang Ansar. Berkata lagi pihak Quraisy, hantarkan kepada kami orang yang setaraf, yang selayaknya dengan kami. Kami tidak perlu kepada orang Ansar. Kami tidak perlu kepada orang Madinah. Yang kami mahu adalah mereka daripada kaum kerabat kami sendiri, iaitu orang Mekah. Kemudian seorang penyeru di pihak mereka berseru daripada kalangan kafir Quraisy, wahai Muhammad, keluarkan kepada kami mereka yang setaraf dengan kami daripada kalangan kaum kita. Rasulullah SAW berkata, bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Haris, bangunlah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiganya bangunlah Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Apabila mereka bertiga telah bangun dan menghampirkan diri ke hadapan pahlawan Quraisy yang ada, Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid bin Utbah, maka pahlawan Quraisy pun berkata, kamulah yang setaraf dengan kami. Ubaidah selaku yang paling tua di kalangan para sahabat yang ada di antara 3 tersebut, dia beradu kekuatan dengan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah lawan Utbah. Hamzah lawan dengan Syaibah. Ali lawan dengan Al-Walid. Hamzah radhiyallahu an dan Ali tidak mengambil masa yang lama untuk membunuh lawan mereka. Hamzah dengan masa yang singkat selesaikan Syaibah, Ali selesaikan Al-Walid. Ubaidah pula saling tetap menetak libas-melibas dengan lawannya, iaitu Utbah bin Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah. Dan sehingga kedua-duanya duduk dalam keadaan tertekan, sama naik, sama gagah, bukan mentampuh, sama gagah, sama kuat. Dan kemudian dalam waktu yang sama, tiba-tiba berlaku satu tikaman yang akhirnya menyebabkan Ubaidah telah terputus sebelah tangannya, putus tangan. Dalam keadaan tercedera begitu, Ubaidah masih dapat bertahan sehingga akhirnya beliau gugur di As-Safra
selepas 4 atau 5 hari peperangan tersebut, semasa tentera Islam dalam perjalanan pulang ke Madinah, Ali radhiyallahu an pernah bersumpah dengan nama Allah bahawa ayat Al-Quran ini diturunkan berkaitan dengan mereka, iaitu suratul Hajj ayat yang ke-19. Hadzani qasman ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantah mengenai Tuhan mereka, maka orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian dari api neraka serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak. Yang ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan itu yang berlaku sampai ke kawasan, sampai ke tajuk bab adu tanding. Bab serangan umum dari pihak musuh. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan. Dan sequel berkenaan Perang Badar ni dia panjang juga. Tapi kita skip banyak benda jugalah. Penceritaan yang lebih banyak tu ada. Cumanya kita sempat sebut pada malam ni sampai dekat bab adu tanding dan kita berhenti di muka surat 91. Jadi selamat menyambut bulan Rejab tuan-tuan. Bulan yang mana kita perlu tingkatkan amal ibadat kerana kita bakal menuju bulan Ramadan dan setiap kebaikan kita akan digandakan, dan insya-Allah juga moga-moga dengan kebaikan yang kita usahakan dalam bulan Rejab ini diteruskan sampai ke bulan Ramadan insya-Allah. Jadi takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran dan sebagainya saya minta maaf banyak-banyak. Dan akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.